Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar yang Cikgu Kai rindui, yang Cikgu Kai kasih, yang Cikgu Kai rindukan tugasan-tugasan sebelum ni yang belum dihantar. Okey, tahniah kepada yang dah hantar tugasan-tugasan yang setiap minggu, setiap hari diberi tugasan, hantar dengan cepat dan dengan karya yang berkualiti dan cantik. Okey, untuk kali ini kita akan teruskan dengan yang kedua, iaitu perekaan. Okay, sebelum ni kita dah belajar pengkaryaan, lukisan setting, lukisan close up, macam mana nak buat tone, macam mana nak buat bayang-bayang bawah dia. Okay, untuk yang kedua, perekaan, kita akan menjadi seorang designer. Okay, designer untuk industri, designer untuk orang-orang membeli barang kita, nak lihat kita punya kreativiti dalam kita mereka bentuk sesuatu yang baru. Okay, untuk perekaan ini, dalam soalan selalu dia akan bagi gambar subject matter, contoh gambar haiwan, gambar serangga, gambar buah-buahan dan sebagainya, yang mempunyai warna, ataupun dia akan beri masa exam dia akan beri objek yang sebenar seperti buah tomato, buah cili ke macam tu. Okey, dia akan memberi soalan, contohnya hasilkan sebuah pasu bunga yang bercirikan kanak-kanak berdasarkan subjek matter buah, contoh buah labu. Okey, kita ambil subjek matter buah labu. Okey, contoh daripada buah labu tu, bagaimana kita nak reka bentuk menjadi sebuah pasu bunga kanak-kanak. Okey, kalau untuk bila keluar perkataan kanak-kanak ni, pertama mestilah pasu tu mestilah berwarna ceria, mempunyai reka bentuk yang menarik. Sebab kita nak mencari pembeli. Contoh, kita pereka, kita nak cari pembeli. Macam mana orang nak beli kita punya karya, nak membeli kita punya produk. Okey, bagi menghasilkan perekaan ni, okey, dalam soalan bila dia contoh, okey, berdasarkan subjek buah labu yang diberi, hasilkan reka bentuk sebuah pasu kanak-kanak yang ceria dan berwarna-warni. Okey, dia akan ada bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey, bahagian A ialah lukisan asal yang diberi ataupun lukisan asal objek yang diberi. Kalau dia bagi kalau dia bagi objek tu dalam kertas soalan yang di print cantik, kamu just tiru saja lukisan tu dan menggunakan warna yang sama di atas kertas lukisan kamu. Okey, kalau dia memberi objek yang objek sebenar, kamu kena letak atas meja dan lukis semula objek tu yang sama. Contoh buah labu, dia bagi buah labu sebiji besar atas meja, letak kat tepi tu, kamu pun lukis buah labu tu. Okey, kedudukan dia kejap lagi. Lepas tu, bila dah siap warna, dah siap tone sama sebiji, sama ada objek sebenar ataupun objek print daripada kertas soalan, kamu dah siap tu, okey, kamu dah boleh mula mereka bentuk. Reka bentuk, contoh daripada soalan tadi, reka bentuk pasu bunga. Kamu jangan settingkan dalam kepala otak kamu tu pasu tu mesti bulat macam labu. No. Kamu boleh ambil daripada segi jalur dia, contoh buah labu, cikgu Kai lukis buah labu Okey, contoh macam ni buah labu. Kamu jangan terus setkan dalam kepala, okey, pasu ni mesti berbentuk macam buah labu. Contoh, okey, ni dalam bulat dia macam gini. Okey, ni dah boleh tanam pokok itu, okey. No, jangan buat macam tu. Bila kamu buat macam
bila kamu setkan kepala kamu macam tu, nilai kreativiti dia tu dah hilang. Okay? Bukan maksudnya hilang, dia dah sempit. Okay? Kamu nak mereka bentuk ni jadi terhad. Bila kamu letakkan objek tu, mesti bentuk macam labu. Okay? Ni anak Cikgu Kai punya. Cikgu Kai pinjam jap. Okey. Kita bincang dulu pasal kedudukan bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Okey. Bahagian A tadi ialah lukisan asal dia. Okey. Lukisan asal objek. Objek sebenar yang diberi ataupun objek yang dalam kertas gambaran dalam kertas soalan. Okey. Yang kedua, bahagian B ialah okey, bila bahagian B dalam soalan kena baca soalan Baca soalan betul-betul. Dalam soalan, kalau soalan minta 3 rekaan, maksudnya buat 3 reka bentuk yang berbeza-beza. Bukan bersambung-sambung, okey? Bukan bersambung-sambung. Masuk bersambung-sambung contohnya daripada labu. Contoh daripada labu. Kamu buat anak panah. Buat anak panah. Okey, contoh daripada labu. Buat anak panah. Kamu buang atas dia. Lepas tu buat anak panah. Kamu cantikkan lagi. Contoh tambah tempat pegang dia. Okey, yang ni salah. Yang ni salah. Dalam STPM, kita tak buat macam ni. Kita tak buat maksudnya perkembangan idea tu untuk soalan perekaan SEM 2 ni. Dia akan terus, okey, dia akan terus hasilkan 3 reka bentuk yang berbeza. Okey. Okey, kat mana tadi? Okey. Ukasha, slow sikit TV. Jangan kuat-kuat sangat. Okey, untuk bahagian A, lukisan, kita repeat boleh Untuk bahagian A, lukisan asal. Untuk bahagian B, rekaan, 3 rekaan. Okey, kat situ kita tadi kan. Okey, bahagian B, contoh bahagian B 3 rekaan ni, okey, kita rapat sikit. Okey, 3 reka bentuk ni, okey, kamu perlu reka dengan kreatif. Okey, 3 reka bentuk berdasarkan buah labu. Jangan lari daripada subjek matter. Okey. Contoh, pasu pertama, gambaran kanak-kanak. Okey. Warna relax dulu. Buat lakaran dulu. Contoh. Okey, pertama, korang nak ikut juga bentuk labu. Okey, ngam, kita buat bentuk labu. Okey. Ini pasu bunga Okey. Okey, kalau pasu-pasu kanak-kanak ni, okey, kita letak contoh, kita letak mata ke, kita letak hidung ke, sebab dia kanak-kanak, dia nak nampak ceria kan. Okey, kita letak mata kat sini, contoh. Pasu kanak-kanak. Pasu bunga Ni untuk letak bunga Okey, ini rekaan yang pertama. Okey, rekaan yang kedua. Ini yang pertama. Rekaan yang kedua. Tukar bentuk dia kepada bentuk silinder contoh. Tapi masih menggunakan elemen-elemen
yang ada dalam buah labu tu. Okey, contoh pasu bunga ni bentuk silinder. Kita ambil konsep garisan-garisan dia tu, kita letak kat sini. Okey. Boleh ambil juga dia punya bentuk telinga dia. Mungkin kita buat dia punya pemegang. Senang nak angkat pasu kan. Okey. Nak letak elemen mata juga boleh, tak ada masalah. Kita letak kat sini. Okey. Contoh. Okey. Rekaan yang ketiga. Okey, apa lagi? Kita kuruskan benda ni. Okey. Pasu bunga atas dia. Kita kembangkan sikit. Kita slimkan dia balik. Lepas tu kita ambil elemen garisan dalam labu tu. Okey. Contoh, ini contoh, okey. Kamu kena kreatif dalam menghasilkan reka bentuk. Okey. Jangan macam ni, yang ni contoh. Okey. Lagi satu, yang penting dalam bahagian B ni, okey. Kamu punya garisan-garisan lakaran tu. Okay, contoh. Okay, jap. Garisan-garisan lakaran. Contoh macam ni dia punya garisan-garisan lebihan ni. Okay, garisan-garisan yang terlebih-terlebih ni. Kamu jangan padam. Okay, kat situ ada markah dia. Nampak kamu seorang yang mereka seorang designer yang kreatif. Mantap, dia punya ni. Okay. Dia punya garisan-garisan yang lebih-lebih tu jangan padam. Okay. Biar nampak kamu struggle untuk menghasilkan karya tu. Menghasilkan reka bentuk tu. Okay. Contoh macam dalam untuk pasu yang tegak ni, kamu buat garisan ni dulu. Contoh macam tu. Okay. Garisan ni jangan padam. Okay. Nampak? Garisan yang merah tu jangan padam. Okay. Kamu guna, okay, sekarang cikgu guna marker kan. Kalau untuk kamu guna dulu pensel yang tak gelap sangat. Contoh pensel HB. Okay. Jangan guna pensel 4B, 8B untuk buat lakaran asal ni. Lakaran asal dia ni. Saiz dia ni. Jangan guna tu. Dia sama je macam kamu lukis untuk pengkaryaan. Untuk mendapatkan bentuk asal dia tu. Bentuk dulu. Garisan-garisan ni jangan padam. Okey. Jangan padam garisan ni. Okey. Faham tak? Bila dah dapat 3 reka bentuk ni, reka bentuk yang berbeza. Ingat, reka bentuk yang berbeza. 1, 2, 3. Ini bahagian B. Ini bahagian B. Okey. Bila dah dapat 3 ni, kamu masukkan warna. Okey. Untuk masukkan warna, tak perlu warna semua sekali. Bila kamu warna semua sekali, dia dah macam kamu buat lukisan atau catatan. Okey. Contoh, ambil part-part yang nampakkan dia menarik. Contoh kamu
warna yang sebelah sini je. Warna yang sebelah sini saja. Okey. Dan warna dia pun kena guna tone. Tone mesti ada. Ingat balik soalan dia. Reka bentuk untuk kanak-kanak. Jadi letak dia berwarna-warni. Jangan sempitkan pemikiran korang. Korang mesti buat reka bentuk ni warna labu, warna kuning hijau macam itu. Jangan. Kamu boleh bebas untuk mereka bentuk. Jangan terikat dengan benda-benda subject matter asal. Cuma kamu jangan hilang dia punya identiti. Bila orang nampak, oh okey, ni subjek ni mungkin daripada labu ni. Okey, macam itu. Jangan lari daripada subject matter, tapi jangan terikat dengan subject matter. Okey? Okey, dah warna. Okey. Buat tone dia cantik-cantik. Ni part mata, colourkan mata. So, belah sini je yang kamu warna. Belah sini, biar nampakkan rekaan kamu tu dengan garisan-garisan yang terlebih tadi tu. Okey? Belah yang sini, tak payah warna. Warna sebahagian aja. Okey? Faham tak? Okey. Seterusnya, untuk bahagian C, bila korang dah dapat 3 reka bentuk ni, okey, korang kena pilih satu yang terbaik yang korang buat. Contoh, 1, 2, 3, mana yang paling baik yang kamu rasa? Jangan ambil yang paling senang. Okey, contoh labu bulan ni. Ni senang lah. Warna dia pun senang. Nak buat kat bahagian C pun cepat. Jangan buat macam tu. Pilih mana yang paling kreatif dengan ada nilai-nilai yang kanak-kanak suka. Lepas tu dengan warna-warna yang ceria. Pilih yang tu. Contoh dalam 3 rekaan ni, Cikgu Kai pilih yang ni. Okey. Kita pilih yang nombor 3 ni. Okey. Nombor 3 ni dia akan pindah ke bahagian C. Okey. Cara nak pindahkan dia, ini bukan komputer. Boleh copy and paste. Okey. Dekat helaian baru. Dekat helaian baru, bahagian C. Okey, bahagian C. Okey. Cepat sikit. Bahagian C, kita akan lukis semula pasu tadi tu. Kali ni lukis dengan sempurna. Okey. Lukis betul-betul. Dalam soalan dia akan bagi berapa cm. Panjang tinggi dia berapa cm, lebar dia berapa cm. Dia akan bagi. Korang kena ikut benda tu betul-betul. Okey. Contoh ni, pasu bunga kamu ni. Pasu bunga kanak-kanak. Masih ada lagi elemen buah labu. Gitu. Okey. Contoh, pasu ni penuh dengan warna. Hijau, kuning, merah, biru, oren. Apa-apalah. Tak letak elemen mata pun tak apa. Dia dah cukup ceria dah. Tapi kalau nak letak, masa kat bahagian B tadi. Kamu dah reka bentuk. Contoh kamu kat sini, kamu letak mata. Ini masa bahagian B tadi dah letak dah. Okey. Jangan dekat bahagian sini nak ubah-ubah. Tak ada. Tak boleh ubah-ubah dah. Kalau nak ubah dekat bahagian B tadi. Okey. Contoh. Nak ada mulut.
Okey, ini dekat bahagian B tadi dah reka Kalau dekat bahagian C baru nak masukkan elemen ni, tak boleh. Okey, dalam bahagian B tadi kita tak buat mata ni semua kan. So, bahagian C pun tak akan ada mata dia. Dia cuma ada elemen labu ni. Okey. Bahagian C ni, kamu kena warna keseluruhannya. Warna komplit dengan tone dia. Okey. Warna betul-betul kemar-kemar, cantik-cantik dan pastikan ada tone arah cahaya betul. Okey. Dah siap warna semua sekali. Dah siap warna semua sekali. Jangan lupa letak bayang-bayang gelap sikit kat belah bawah ni. Okey, belah bawah ni gelap sikit. Okey. Ini bahagian C. Reka bentuk yang dah sempurna, yang dah perfect lah untuk kamu buat. Okey. Ingat, bahagian C sempurna. Ikut dia punya sentimeter yang diberi. Berapa cm, Okey. Siap bahagian A, B, C. Okey. Cikgu nak bagi tahu kedudukan kertas. Okey, untuk pengkaryaan dia beri sehelai kertas je, tapi untuk perekaan, untuk perekaan pengawas akan beri 2 helai kertas. Sekejap. Ambil kertas. Okey, dia akan beri 2 helai kertas lukisan. Ni kertas A4 contoh Cikgu akan bagi contoh dulu. 2 helai kertas lukisan. Okey, helaian yang pertama. Ingat betul-betul ni. Helaian yang pertama untuk bahagian A dan B. Okey? Untuk bahagian A dan B. Ni. Untuk bahagian A dan B. Okey. Helaian pertama untuk bahagian A dan B. So, lukisan bahagian A, lukisan labu tadi, kamu kena lukis center, tengah-tengah. Okey. Okey, contoh. Jangan lukis besar-besar sangat sebab nanti akan jadi makan masa untuk kamu warna. Bahagian A kena warna full. Sama dengan apa yang diberi. Gambaran yang diberi. Atau objek sebenar yang dia bagi kat anda semua waktu exam nanti. Okey. Untuk bahagian B ialah 3 bentuk rekaan tadi tu. Okey. Yang pertama, dua, tiga, okey. Ini bahagian B. Okey. Tak perlu kamu buat kotak-kotak. Contoh buat 3 kotak. 1, 2, 3. Tak payah. Biar dia nampak bersepah sikit. Pereka ni memang dia kena bersepah sikit baru dia akan jadi idea yang gila dan strong. Okey? Okey, ngam. Bahagian A, subjek matter asal, lukisan asal. Bahagian B, 3 reka bentuk. Kalau dia minta 3, 3 lah. Kalau dia minta 4, 4 lah. Boleh tak kalau dia minta 3 buat 4? Okey, jawapan dia boleh. Nanti dia akan bagi markah.
Dia akan tengoklah mana satu yang paling tak cantik tu. Tu dia akan cut lah. Dia akan bagi markah yang mana yang lawa je. Tapi tak payah nak buang masa. Kalau boleh buat 3 yang terbaik, buat 3 yang terbaik. Tak payah nak buang masa lama-lama contoh nak dapat markah bahagian ni. Okey. Dan untuk pengetahuan, bahagian ni adalah markah yang paling tinggi. Okey. Faham? Sebab tu garisan-garisan yang korang nak design ni jangan dipadam. Okey. Okey, seterusnya helaian yang ketiga. Ini bahagian A, ini bahagian B. Helaian yang ketiga bahagian C. Okey. Bahagian C ni lukisan akhir. Reka bentuk akhir. Okey, yang tadi lukisan pasu tadi buat besar-besar ikut dia punya skala dia tu. Okey, contoh. Ini bahagian C. Okey. Bahagian A dia akan berkongsi kertas dengan bahagian B. Bahagian C dia last, dia seorang dia kat situ. Okey. Jangan lupa benda ni. Ini penting. Ini penting. Okey. Tak perlu buat garisan tengah ni. Cukup kamu bezakan antara bahagian A dan bahagian B. Okey. So, itu saja penerangan dari Cikgu Kai untuk bahagian perekaan. Untuk PDPR Season 2 ni, kita akan terus masuk dengan perekaan. Sebab exam nanti bulan 10. Ni dah nak masuk bulan 7, bulan 6. Sikit lagi, masa dah tak banyak. Jangan tak masuk kelas. Semua subjek masuk kelas, buat tugasan. Ingat pesan Cikgu Kai, tak payah nak kesian dekat cikgu. Sebab korang kata kesian lah kat cikgu, nak masuk kelas lah. Kalau tidak, tak ada siapa nak masuk kelas. Tak payah kesian kat cikgu. Okay? Kesian kat ibu bapa kamu yang mengharapkan sesuatu yang hebat dari kamu. Okay? Apa yang hebat tu? Contoh, kamu anak pertama, nak masuk universiti. Mak bapak memang mengharapkan, harap-harap anak aku yang pertama ni dapat masuk universiti. Jadi contoh kepada adik-adik. Ataupun dalam family kamu, tak ada yang dapat masuk universiti. Okay? Kamu je lah harapan mak ayah ni. Jadi, kesian kat diorang tu yang mengharapkan satu-satunya anaknya ni untuk masuk ke universiti. Okey? Tinggi harapan diorang tu. Jangan rasa senang sekarang. Biar kita rasa susah sekarang, kita senang kemudian. Okey? Buat yang terbaik untuk diri kamu sendiri. Hantar tugasan. Jangan buat cikgu marah. Semua subjek lah. Jangan buat cikgu rasa, kenapa dia ni susah sangat? Tengok online tapi kelas tak masuk. Dengan awet boleh chat. Kenapa kelas tak masuk? Macam itu Jangan buat cikgu fikir yang bukan-bukan pasal kamu. Masuk kelas, dengar apa yang cikgu terangkan, buat tugasan. Okey? Tak faham, boleh PM tepi cikgu ataupun PM dengan kawan-kawan. Dalam grup, kan banyak grup tu. Okey? Buat yang terbaik untuk diri kamu dan untuk ibu bapa kamu. Banggakan diorang. Okey? Dah SEM 2 dah. Jangan main-main. Okey. Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Bye.